Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teka analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan tengokkan pergerakan di chart Bitcoin sebab apa Bitcoin semalam melakukan kenaikan selepas untuk review pagi semalam Zul adakan kita ada momentum bullish dan Bitcoin sedang melakukan pergerakan bullish. Cuma persoalannya adakah bullish ini hanyalah untuk sebagai bootstrap ataupun dia akan terus melakukan kenaikan. Zul akan terangkan level-level penting dan apakah reaction Zul untuk pergerakan semalam. Sebab apa? Untuk bulan ni ialah bulan 1 tahun 2023 di mana anda cakapkan adalah boleh start DCA dah. Cuma Zul hanya tunggu untuk 13 hari bulan ni, 13 CPI data. Selepas data CPI data barulah Zul akan start DCA. So kan tanpa buang masa lagi, Zul kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So pertama kali kita tengok total market dulu. Currently total market berada di kawasan $819, 819 bilion untuk berada di above balik 800, di mana sebelum ni kita berada bawah 800 dengan volume 35 bilion. So tak tinggi, tapi aku kata sebelum ni kita ada 20 bilion je untuk berlaku peningkatan. Untuk BTC daripada drop daripada 40 ke 39, Ethereum daripada 18.4 ke 18.7, sedikit meningkat daripada berbanding Bitcoin. So apa meningkat summary untuk semalam Bitcoin naik ataupun total market increase sebanyak hampir 2%, 1.79, dengan volume naik sebanyak 34%. Bitcoin dominant drop 0.31%. So untuk harga semalam kita tengok harga Bitcoin berapa. Sekarang ni Bitcoin berada di 16.8, slightly above kita punya key level iaitu 16.7, di mana 16.7 next target lah berada di 17k seperti mana tu terangkan semalam. Walaupun pagi dah chat lagi, kita akan tengokkan di chart. So untuk dalam tempoh 24 hours Bitcoin naik banyak 1%, untuk Ethereum naik 3.52%. Untuk semalam you tengok altcoin naik lebih tinggi. Sebab tu jangan malam dominan BTC berkurang. Dominasi BTC kurang daripada 40 ke 39, tapi Ethereum meningkat daripada 18.4 ke 18.7. Slightly increase untuk Ethereum. So meaning bila Ethereum slightly increase untuk dominan, kita jangkakan untuk kenaikan semalam adalah lebih kepada kenaikan untuk di altcoin. So apapun kenaikan di altcoin adalah disebabkan momentum yang kuat untuk di BTC. BTC menunjukkan signal untuk melakukan bounce. So melakukan kenaikan. So meaning efek di altcoin juga. So altcoin melakukan kenaikan berapa? Ethereum 3.51%, untuk di BNB hampir 5%, untuk SP 0.65 saja. Untuk di Dogecoin 3.4, Cardano hampir 6%. So nanti kita akan tengok sikit di Cardano. Kemudian kita akan juga berakui Polygon 3.45. So Zul nak tengok kawan-kawan yang Zul ambil, yang insyaAllah nanti malam nanti Zul akan buat live. Malam nanti Zul nak tengok, Zul akan tumpukan kepada coin-coin yang Zul nak buy. Contoh Cardano, Matic, dan kita akan buat setup, kita akan letakkan. Zul akan decide adakah Zul akan kata bila kat mana Zul akan nak buy, dan bercakapkan Zul tunggu at least 15 bulan, lepas tu barulah Zul akan buy. So untuk di Matic 3.43%, untuk di Polkadot 2.31%, untuk AVAX 6%. Untuk AVAX lama tak berlaku kan, kita tengok sikit AVAX, Cardano, AVAX. Kemudian Ethereum Classic 19%. So Ethereum Classic 15%. So mungkin lama dah tak tengok, kita akan tengok Ethereum Classic. So guys, tanpa bermasa lagi, let's go kita pergi ke chart kita, iaitu kita yang pertama kita akan tengok chart di Bitcoin. So apa yang berlaku di Bitcoin. So inilah USD dollar, kita akan tengokkan USD dollar. Pertama kali kita akan tengok di Bitcoin dulu. Untuk pergerakan semalam, apa yang berlaku di Bitcoin. So inilah pergerakan di daily. So currently kita tengok pergerakan di daily Bitcoin. Inilah pergerakan dia ikutkan daily. Dah pun breakout ni, aku kata satu wish dia. So meaning menandakan kita dah pun buat pergerakan bullish. Cuma pergerakan ni tak adalah pergerakan akan terus melakukan all time high. Macam juga kan kita tak berada tahun 2023, 24 adalah jangkaan untuk sideways. Sama sideways ni macam kan zona target antara 25 ke 15, itu adalah range untuk sideways. So whatever price Bitcoin dalam kawasan ni adalah good untuk kita buy secara DCA, secara monthly. Kemudian kita akan tengok juga untuk harga altcoin. So mungkin itu yang kata harga terbaik untuk kita buy untuk dalam bearish market ni. Sebab apa, kita akan ada 2 tahun untuk quarter sideways, kemudian baru kita akan ada huge pump. So range tu tinggi. So untuk kita cuma tahun pertama bearish market, iaitu first year bearish market, kita expected bottom. So jangkaan Zul 14 ke 15, 14 ke 10k. Dan currently kita berada di strong support, iaitu di kawasan aku kata almost hit 13 kali. So jangkakan
13k kita ataupun 14k bottom tu, adakah boleh realistik lagi, kita kena tengokkan. So untuk di pergerakan Bitcoin kita akan tengok di daily. First kita akan zoom in dulu untuk tengok di daily. Yang ni tunjukkan akan drop lagi 40 ke 5%. Kita gambar lalu, kita delete dulu. Kemudian kita tengok pergerakan Bitcoin. So malam pergerakan Bitcoin dah pun melakukan pergerakan bullish. So kita tengok untuk chart daily ni, yang daily semalam Bitcoin naik sampai betul-betul 17k. Betul-betul naik ke 17k dan berlaku rejection. Tu hari ni dalam masa 1 jam lagi, dalam masa 59 minit kita akan candle daily dekat close. Sekiranya candle close above 16.7 ni, iaitu menunjukkan dia punya key level 16.7. So meaning kita akan jangka price boleh hit, boleh pergi ke kawasan 17.1. So meaning support resistance mana yang kita akan monitor, itu akan terangkan. So inilah di daily, dan kita tengok sikit untuk akan lebih detail untuk di 4 hours. Sebelum tu di daily kita tengok RSI currently masih lagi below 50, dan kata stock RSI dah hampir overbought. So hati-hati dengan kawasan ni, sebab apa, inilah selagi mana price berada below 50 tu meaning kuartal pergerakan chart lebih untuk 10 untuk drop bawah. So adakah possible ini bootstrap? Yes, possible. Kita boleh mengatakan possible untuk bootstrap, untuk last bootstrap, untuk push price at least sedikit ke kawasan almost 14k ataupun 16k kita untuk target untuk bottom. Sebab apa, pergerakan ni normal maknanya, pergerakan ni normal untuk berlaku. Kita akan dapat sikit bullish, push price, breakout lower low, dan kita akan drop ke last low. So itulah pergerakan normal yang berlaku untuk dalam masa dalam tahun 2022 ni, iaitu masa bearish market. So first confirmation kita tengok adalah untuk strong sedikit bullish untuk ke 17k, ialah dengan daily break body close 16.7. So itu data yang pertama yang perlu anda remarkkan dalam anda punya book kalau nak tengok untuk hari ni. So pertama adalah daily candle body close above 16.7, meaning kita ada harapan untuk target ke at least ke 17.1. So itulah untuk pergerakan short term. So untuk di 4 hours kita akan tengok kan, currently RSI dah pun berada overbought, stock RSI pun berada overbought, dan kita dah pun berlaku rejection, huge rejection malam. So Zora tak targetkan untuk di 1 hour, iaitu bullish ini yang sikit je bullish pattern. Dah pun breakout semalam, dan price tu betul-betul sampai di kawasan target, iaitu di kawasan almost 16.9, ataupun kalau ikutkan push malam 17k 17k dan price kembali drop. Sebab apa 17k? Kita ada huge resistance dekat sini. So meaning adakah boleh kita berlaku rejection 1, 2, 3. So adakah rejection? Tengokkan untuk di 4 hours memang nak drop ke bawah. Kemudian untuk di daily lagi juga akan price RSI masih lagi below 50, dan stock RSI dah pun berada overbought. Itu bermakna kita mengatakan momentum price still lagi journey untuk drop ke bawah. So possible untuk yang juga kan possible untuk bootstrap untuk pergerakan ni, dan price dah berlaku huge reaction apapun kita dah berada di atas resistance ini. So atas resistance ni hanyalah untuk short term aja, dia small saja, iaitu swing high ini to swing low ini kita beri resistance, dan expected target adalah kawasan 1.2 1.6, dan kat sini lah realistiknya adalah di 1.2 1.6. Adakah price boleh sampai 1.6? Yes, boleh sampai 1.6. 1.6 adalah another bulk resistance. Kenapa cakap 1.6 1.2 ni ada bulk resistance? Nanti akan draw kan. So 1.6 1.2 akan draw satu yang baru, swing high to swing low. Low paling low ialah kita ada tu, lower low kita ada ialah 16.25 kat sini, dan kita akan draw satu block support, dan block support tu lebih kurang yang ni saja. Tu meaning kita boleh tarik ni aja, tekan tarik belakang. So nampak kita berada di kawasan 1.6 itu kita berada di 2.6 antara 1.6 untuk yang candle untuk yang ni. So meaning untuk jangka yang ni price boleh naik di ini. So meaning kita nampakkan price pergerakan ini boleh naik sampai kawasan ni. So breakout yang ni 17.1, breakout 17 kita boleh rebah kawasan ni, dan inilah kawasan kita punya real resistance. Sebab apa, kalau kita breakout yang ini, breakout board resistance ni, barulah kita jangkakan price, itulah price untuk bullish, barulah jangkakan bullish untuk buat pergerakan yang ini, di mana pergerakan ni kita jangkakan 5 waves move. 5 waves move adalah possible, tu akan nampak inilah pergerakan bullish yang kita tengok 0, 1, 2, kemudian 3, 4, 5 dan expected ABC, dan kita akan nampak ada movement naik lagi ke atas. So inilah possible untuk kalau tengok bullish, inilah pergerakan bullish. Sekiranya kita dapat kawasan ni, meaning inilah dia punya bottom.
So mencakapkan tak kira dia akan buy bulan 1 ni, cuma dia akan buy lepas 15 bulan lepas data CPI. So kalau anda nak buy tak masalah, anda boleh DCA awal bulan 1. Mencakapkan tahun ini adalah tahun DCA, anda dah boleh start buy. Cuma bagi tu dia letak 5 bulan. Cuma apa, kalau dapat rezeki price jatuh dia akan buy, tapi kalau tak rezeki price naik sikit. Mencakapkan dia ada range untuk bottom dan 25-15k. Untuk dia punya range untuk sideways tahun 23-24 antara 25 ke 15k. So meaning the whatever price tu Zul happy untuk buy untuk Bitcoin secara monthly. Cuma untuk yang ni maknanya kenapa Zul letak 15 adalah lebih kepada untuk altcoin. Sebab apa? Sekiranya Bitcoin drop balik ke kawasan at least 16 ataupun dia punya target ke 14k, meaning masa itu altcoin adalah dalam diskaun 98%. So itu yang Zul nantikan untuk bottom di Bitcoin. Bukanlah Zul nak yes, Bitcoin Zul nak beli juga, tapi tak adalah Zul buy heavy sangat. Zul akan buy sedikit je amount, tapi yang mostly Zul nak tengok adalah Zul nak buy di altcoin. So ada pergerakan currently kita boleh katakan pergerakan bull trap boleh berlaku dekat sini sebab kita resistance. Cuma kalau nak tengok pergerakan bullish, so yang ni dah pun fail, yang ni kita delete fail. So currently yang ni kita masih lagi monitor pergerakan ni, dua quarter falling channel, dan kita akan monitor currently, kita perlu monitor. So nanti Zul akan letakkan, so kita akan delete satu je, kita delete yang ni, delete sebab apa, price dia lebih kurang sama di kawasan balik kawasan ni. So kita akan monitor yang ni. So untuk yang ni dah pun sampai, yang ni kita delete. Kali kita monitor net support 17. So untuk price ni boleh sampai ke 71 dengan confirmation di daily body daily breakout atas ni, meaning kita boleh untuk minggu ni possible kita boleh hit 17.1 dan break 71 kita boleh naik atas. So anda akan boleh sampai, dan kalau nak sampai pun kita akan tengok sampai mana. Yang ini kita akan delete yang ni, kita akan draw yang ni, swing high to swing low, kita ada resistance dan board resistance kita berada kawasan ni. So untuk mengatakan price akan terus melakukan ataupun momentum bullish itu strong, adalah price perlu breakout yang ni. Board support, board resistance ni perlu breakout, di mana breakout ni menjadikan kita akan ada 5-way move, dan 5-way move itulah pergerakan yang kita nak, meaning inilah pergerakan bullish kita, iaitu pergerakan untuk kata dah tak ada lagi kata pergerakan bearish, meaning currently kita masih dalam bearish market, dan movement ini, movement yang tu cakap tadi, pergerakan first quarter confirmation kita adalah break board resistance ni, dan kita akan target 1.6, dan kita akan monitor pergerakan 5-way move 1, 2, 3, 4, 5, dan inilah pergerakan bullish. Dan sekiranya berlaku, kita jangkakan price dah tak akan datanglah bawah ni dah. So ni kita akan jangka price akan sideways antara 25 dan 15k. 25-15k still lagi kuasa ni, movement dalam ni. So ini kita akan nampak momentum bullish akan terus melakukan kenaikan tu, ataupun momentum bullish akan terus dalam market sampai tahun 2025. So itulah untuk di pergerakan di Bitcoin untuk short term. Key level penting yang Zul nak terangkan untuk anda. So currently untuk di 4 hours nampak kuartal kita berada di kawasan ni, resistance, double rejection, dan untuk di 4 hours pun dah nak drop, nampak nak drop. Di daily pun masih lagi momentum untuk drop. Untuk walaupun semalam kita nampak momentum bullish, hari ni kita nampak momentum sedikit bearish untuk drop ke bawah, iaitu dengan di daily still lagi below 50 RSI overbought. Kemudian di 4 hours RSI dah pun berada di overbought, hampir quarter day cross. Kemudian stop RSI pun berada below. Kemudian kita akan tengokkan di 1 hour pula. The 1 hour menunjukkan sedikit lagi momentum, iaitu RSI berada above 50, stop RSI below. So price boleh menuju ke atas. So untuk hari ni mencakapkan untuk short term kita ada possible kita boleh hit 17.1, tapi aku kata mencakapkan untuk mengatakan inilah pergerakan yang strong bullish akan terus naik boleh tak lagi. Sebab apa? Kita perlu breakout yang ni. At least breakout yang ni barulah kita boleh jangkakan, barulah Zul akan turn over Zul punya mode daripada kalau breakout yang ni baru Zul akan aku kata terminatekan Zul punya target 14k 10k. Sebab apa? Kalau breakout yang ni Zul takkan 14k lah. Inilah kita punya bottom, dan kita akan start fokus buy untuk Bitcoin dan juga altcoin. So tak perlu panik mencakapkan kita possible untuk miss bottom. Tak ada siapa yang tahu bottom kat mana ataupun bottom berapa tepat dia. So macam Zul ada range target dalam 5k untuk aku kata range miss. So kita berada di 15.5. Kalau price itu naik sampai 18 tolak 15, kita rate 3,000 miss 3,000. So still lagi kita consider buy dalam bottom. So itulah untuk pergerakan yang bukan, hope you understand. InsyaAllah malam ni
Zul akan buat live, nanti Zul akan updatekan di Discord channel Zul untuk sama ada jadi tak, tapi memang Zul memang plan untuk malam ni Zul nak buat live. Sebab apa, malam ni pagi ni lepas Zul habis semua ni, Zul nak hantar kereta masuk bengkel, kemudian lepas ni untuk Zul akan stay rumah ini satu hari. Zul akan buat calculation balik apa coin yang Zul nak buy, berapa jumlah yang Zul nak buy, berapakah dana yang perlu Zul perlukan untuk setiap coin yang nak buy, dan insyaAllah malam nanti Zul akan share kan, dan Zul akan tengok malam ni, Zul akan tengok detail setiap coin yang Zul buy. Contoh Ethereum, Cardano, Solana, Avax, Polkadot, Matic, Phantom, Harmony One, apa lagi, VeChain, Veracity. So coin-coin ni yang Zul nak buy, maknanya nanti Zul akan detail kan, Zul akan tengok, Zul akan kemas balik chart Zul, kemudian biarkan tengok macam mana, mana kita boleh beli terus ataupun kita still lagi boleh holding. So itulah untuk pergerakan untuk hari ni untuk Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. So ruangan komen semalam ada yang tanya pasal tengok tu Solana, SRP, Uni, kemudian macam tak ada harapan je Bitcoin ni, macam tak ada harapan je Bitcoin ni, harapan macam mana tu, nak harapan bottom ataupun harapan untuk bullish, tu tak faham tu. Tapi juga kan kita masih lagi dalam bearish market, possible masih lagi bottom, dan tahun ini adalah tahun untuk buy untuk long term. So 23, 24 memang akan tengok sideways, dan insyaAllah tahun 25 kita akan dapat buran. So kalau berlaku reflexive rebound, mesti jangka naik MAC berapa. So jika tadi 17 ialah bot, kita ada bot resistance, break bot support, bot resistance tu meaning tu takkan sebut dah 14 ke 10k. Kali tu punya target bottom masih lagi 14 10k, tapi kalau break bot resistance yang tu draw tadi, meaning kita dah tak jangkakan dah akan another drop lagi. Kini kita break bot resistance tadi. So apa komen mengenai reflexive rebound, adakah sudah berlaku ataupun reflexive rebound. So macam tadi confirmation adalah bot resistance itu tadi. Kemudian ICP, so semalam tu miss ICP. So first kita akan tengok ICP tu sebelum pergi Solana, SRP, Uni. So SRP, ICP, so ICP kita akan tengok ICP. So ICP USDT, so ICP USDT tu akan pergi ke daily terus. So sebelum ni tu pernah buat charting untuk ICP ni. Kenapa kat sini tak ada? Nanti tu akan tengok balik dekat mana ICP tu adakah di KuCoin kan, adakah di HUB. Kita tengok ICP. Ok, kita buat di Binance. Tu tak pasti kenapa dulu memang pernah chat ICP ni, hilang tu punya chatting tu. So ICP, kita tengokkan ICP adalah consider, inilah yang berlaku siapa yang buy ICP. ICP tu harga release dia memang, ini consider memang pergerakan chart yang tu tak nak balas. Sebab apa? Harga opening dia dekat sini 247, kemudian rak pull dan terus drop dan drop, dan tak pernah tengok price dah pun sideways. Tu sideways ni adakah boleh lagi good invest? Anda perlu kaji fundamental. Untuk currently tengok chart ni memang tak healthy, langsung tak healthy. So ni kalau nak buy pun kita ada ni untuk, ok, kalau kita nak tengok ICP, kalau siapa yang ada invest ICP nak tengok ada balik dia, aku kata momentum. So inilah key level yang perlu di breakout. Break yang ni kita boleh target ke next yang ni. Break yang ni kita boleh tengok price akan boleh sampai di kawasan ini. Break yang ni price boleh sampai ke kawasan yang ni. Break yang ni price boleh sampai ke kawasan ni. So banyak key level penting. Ini adalah on track. Kalau nak tengok break $9 boleh pergi 23, break 23 beli 38. So itulah momentum. Kalau keep itu bagus. Tapi untuk currently kita pergerakan ni, consider siapa nak buy SCP. Kalau anda dah kaji, so boleh buat yang ni. So inilah pattern reversal. So pattern reversal yang ni kita nak tengokkan. Kita boleh ambil yang ni high ni. Right, kat sini yang tricky nak ambil yang ni ataupun yang ni. Sebab apa, yang ni kan ikutkan kita ada low ini, kita ambil low ini, kita cuba ambil yang ini. So tak dapat cantik banyak. So yang cantik tu kita mostly kita ambil yang high yang sedia ada, latest high yang ni. Kemudian yang ini kita tengok mostly kita boleh ambil yang ni. Kalau yang ni dah breakout, kemudian tak pergi mana, yang ni pun dah breakout. Sebenarnya kita boleh consider ambil yang ni lah. Kita ada 3 point, at least 3 point, 1, 2, 3 point dah breakout. So mending untuk breakout ni ada possible untuk naik sampai mana. Untuk ICP ni last high, last low, point breakout. Yang ni price untuk menuju kawasan balik. Kawasan balik juga akan 9.5. So yes, boleh berlaku kenaikan, tapi juga akan price ini boleh still lagi boleh drop sampai mana tak pasti, bergantung kepada dia punya kuartal fundamental.
Tu kali Zoom pun nampak ada yang kata di US pun ada kata dah buat kata ICP apa maksud tu buat signal bullish, bukan signal bullish, aku kata influencer dah pun start balik aku kata promote ICP ni. So ada possible boleh naik kawasan ni. So siapa nak invest tapi yes consider, tapi make sure anda invest duit yang anda expected boleh loss. So ini adalah possible menjadikan 23, 24 sideways. So untuk bulan next bulan kalau SIP masih ada strong, dia boleh berlaku kenaikan. So anda boleh monitor track yang ini. So kalau nak invest, consider currently lah barulah good untuk invest untuk SSP untuk long term. Tapi make sure anda invest duit yang anda expected boleh loss. Tapi untuk currently kita akan untuk yang ini sebenarnya dia dah loss position ni. Ini last low kita ada support, breakout, resistor, retest. So currently dia berada below. So meaning support yang bawah ni nak ke mana, kalau adakah nak hilang lagi, kita boleh monitor yang ni. So meaning currently kalau price hilang loss position ini, loss position 3.5, so meaning another low. Low sampai mana? Ke mana-mana dalam kawasan trendline ini. So possible another low. So menjadikan possible berlaku kalau Bitcoin drop lagi, inilah boleh lagi berlaku drop. So tu tak mengatakan untuk aku kata buy sekarang, tapi sekarang ni tahun 23-24 semua dah boleh buy DCA. So make sure anda DCA untuk long term. Dan kalau anda yakin dengan CP, DCA saja. Sebab apa pergerakan ni dah consider boleh dah nak buy. Cuma tidak boleh menindakkan, tidak menindakkan price still lagi boleh drop ke bawah. So apa-apa pergerakan ni, price boleh menuju ke $8. Sebab apa dah breakout ni. Breakout ni walaupun breakout tak kalah naik dengan drastik, bergantung pada kata market. Price boleh sideways, price boleh naik atas terus. So, kalau rezeki anda dapat, menunjukkan anda pilih untuk long term atau short term. Kalau Zul more kepada long term, iaitu Zul akan buy untuk DCA, collect berapa coin yang nak, kemudian Zul akan ambil profit insyaAllah tahun 2025. So, itulah untuk SIP. So let's go, kita pergi ke Solana. Request tadi ada di Solana, SRP, Uni. So tengok mana yang Zul jumpa dulu. SRP. So SRP kita tengok SRP kejap. So SRP macam mana? SRP still lagi berlaku huge rejection ni, dan macam kata SRP masih lagi kita ada bull trap ni. Kita ada bull trap pula, kita ada bear trap, aku kata bear flag untuk price menuju kawasan ni menjadikan. Tapi ini kedudukan pada dah sampai negatif lah, tak aku kata possible. Yang ini kita hanya sama juga macam di Bitcoin ni, kita nak buat balik pergerakan bullish. Pergerakan bullish yang kita nak ialah untuk di SRP ni kita nak tengok swing high to swing low. Low yang buat lah yang ni, dan kita akan ada buat resistance kawasan ni. So price SRP perlu breakout resistance ni untuk tengok momentum naik balik ataupun momentum bullish dia kembali naik. Tu kali kita berada support ni dah hilang dah, dan ni bukan draw ni. Okay, support yang hilang, kita ada di huge support. So currently adakah boleh buy untuk tapi kan Zul akan buy juga SRP tu tak buy lagi. Kalau drop kawasan 17-11 Zul akan buy SRP. Cuma untuk currently menunjukkan Zul still lagi holding, tak buy sebarang altcoin. Sebab apa? Zul masih tunggu at least net data CPI, kemudian barulah Zul akan decide tapi apapun bulan 1 memang Zul akan start buy. Whatever price macam tu Zul akan buy, even untuk Bitcoin ataupun altcoin. Tapi Zul tak buy all in. Zul akan buy sedikit, kemudian bulan 2 Zul buy sedikit, unless coin itu macam cakap kan, unless bulan ni kita drop lagi Bitcoin drop 14 ke 10k, kemudian altcoin masa tu 98%. Kalau mana-mana altcoin yang dah drop 98% dan still lagi berada di 98%, Zul akan all in untuk buy target, kemudian Zul akan fokus untuk coin lain. So untuk SRP ini yang Zul nak tengok kan, price ni breakout trendline ni, consider kita akan nampak momentum build bullish untuk di SRP. So nanti mungkin kita akan delete sikit, clearkan sikit chart. So yang ni tu tak nak monitor, yang ini pun kita tak perlu monitor. Kali yang ini kita dah loss sebenarnya. Dah loss ini maknanya adalah position price. Kita ada bull, bear. So mereka bear in quarter in hand ataupun bear in hand. Sebab apa dah breakout yang ni, so mostly kita akan trade more ke bawah. Kalau breakout ke atas ni baru kita jadikan price more naik atas. So currently bear in quarter price in bear hand. So menunjukkan possible kita ada bull trap untuk di Bitcoin. Kalau Bitcoin bull trap drop, so SRP boleh drop. So still lagi SRP target dalam 17 ke 11 sen, 10 sen ke 17 sen adalah dunia target untuk SRP. Kemudian kita akan tengok dengan Solana semalam berlaku break $12. Tengokkan Solana dah berada di 13. So kita akan tengok di 4 hours, kita tengok sekali detail dia. Right, so untuk di Solana dah pun buat pergerakan sikit bullish, dan kita boleh dah breakout yang ni. Dah breakout channel kita ni, dah target ni adalah berada di yang ini.
So currently kita berada 12, so meaning kita boleh target sama ada 18, atau kalau break 18 meaning kita breakout ni. Break yang ni meaning kita jangkakan price Solana boleh naik balik sampai above. So mencakapkan tadi untuk pergerakan start bullish untuk di Solana. So untuk Solana ni kalau anda nak buy bulan ni, tak salah menjadikan buy saja bulan ni tahun DCA. Cuma untuk yang ni, untuk momentum, untuk kekal momentum bullish. So kita yesterday dah bullish, cuma nak kekalkan momentum bullish tu, kita nak track bullish momentum. Swing high to swing low, kita akan ada bought resistance, dan bought resistance kita di yang ini. So untuk Solana, sekiranya kita dapat break bought resistance ni, macam cakapkan tadi, kita ada middle ni, break middle ni kita akan 18 mau atas. Sebab apa? Middle channel ni adalah dia punya line adalah berada di above ni, hampir $25. So meaning untuk kekal bullish momentum untuk Solana, price perlu breakout bought resistance ni. So ini bukan lagi conversion, jangan aku kata panic buy, relax dulu. Sebab apa? RSI pun overbought. Currently RSI yang ni RSI cantik punya. Nampak sedikit signal bullish ataupun momentum bullish tu build up balik. Sebab apa? RSI overbought, tapi stok RSI berada di oversold dan kita berada di kawasan support. So ini untuk luar ni ada cerah untuk mengatakan price akan boleh melakukan untuk attack bought resistance ke kawasan ni, dan kekal bullish ataupun berlaku rejection bergantung pada bot ni. Breakout ni kita mengatakan meaning bullish in hand, bullish in power. So ini kita jangkakan price akan terus melakukan kenaikan. Bukanlah kenaikan yang drastik, tapi pergerakan itulah pergerakan, kita jangkakan pergerakan uptrend balik. Pergerakan naik, aku kata tak ada lagi pergerakan bearish, kita akan pergerakan terus naik. So itulah untuk di Solana. So tu ada target untuk $4, kali kita hanya drop di kawasan 95% saja. 95% itu kita drop iaitu hampir dalam $8. So menyebabkan altcoin dalam bearish market kita target 95-98%. So adakah kita dapat 98%? Macam 98% tu nak dapatkan unless Bitcoin drop ke 14k, kita akan dapatkan semua altcoin 98%. So 98% itu adalah dia punya target untuk semua altcoin. Tak kisahlah coin yang selain Bitcoin, memang tu target 98%. Kalau dapat 98%, memang coin yang itu tu akan buy untuk terus buy untuk dapat target, dan tu akan holding terus untuk next sebulan. So itulah untuk Solana. So next coin apa ni? Lupa tadi ada satu lagi coin untuk di Solana XRP, Uniswap. So Uniswap kita akan tengokkan Uniswap. So Uniswap tu akan tengok sekejap je. Uniswap tu untuk di tu akan tengok di daily. So untuk Uniswap, so Uniswap sama juga pergerakan kita dah dapat yang ni price overbought start sampai 50. So mending pergerakan ni sama juga, kita ada satu trend line ni. Untuk ini kita still lagi bearish, ada bear pattern ni, bear flag. Untuk price targetnya itu sampai di kawasan $1, mana tu targetkan at least 95%. So kita masih lagi berada dalam channel ni. Flare lagi berlaku rejection dan boleh sampai kawasan ni. So menjadikan walaupun kita ada pergerakan sedikit bullish, tapi bearish, kita masih lagi dalam downtrend. Sama juga macam Bitcoin tadi, walaupun Bitcoin bullish, kita still lagi ada pergerakan movement untuk drop bawah. So sekiranya apa-apa berlaku event dalam Bitcoin, masih nampak lagi possible way drop. So unless kita break resistance tadi, baru kita jagakan tak akan ada lagi untuk momentum drop bawah. Kali kita masih lagi dalam downtrend, dan pergerakan ini adalah normal untuk sedikit bullish, seperti mana bullish sebelum ni, dan menjadikan ada possible boleh berlaku bull trap. So untuk di Uniswap, breakout trendline ni barulah kita jangkakan dia akan ada berlaku kenaikan. Sebab apa? Dia break huge channel ni. So kalau breakout yang ni, barulah kita jangkakan price more akan naik berbanding untuk drop bawah, ataupun build up untuk bullish itu, kata bullish momentum itu kuat untuk Uniswap. So break yang ni baru kita akan naik. Mini diorang mesti lagi ada target dalam kawasan $2, iaitu 95% untuk di Uniswap. Kemudian kita akan tengok apa yang kita tengok Cardano, AVAX, so Ethereum Classic. So let's go, kita pergi ke first. So nak tengok di AVAX dulu. So AVAX menunjukkan AVAX adalah good time untuk buy. Adakah buy? Sebab apa? Kita ada dah reversal ni. So price target ni kita ada kita ada di target ni, yang mana kita belum sampai lagi kawasan $7 ke $3. Tu punya target iaitu 95%, 98% di kawasan $7. So ini adakah boleh berlaku? Macam akan price currently berada dalam channel normal untuk berlaku sedikit bound tu, menunjukkan kali ni, tapi still lagi kita dalam major dan kita masih lagi dalam downtrend. So apapun
mencegahkan, sebab tu tu ada 35.98. Kalau drop kawasan ni, tu akan buy. Currently tu akan holding dulu. InsyaAllah dengan rezeki. Kalau price tak jatuh kawasan ni pun terus naik adalah untuk yang penting kita nak tengok momentum itu, momentum bullish ataupun momentum bearish. Kali kita masih lagi bearish. Untuk tengok momentum bullish untuk FX, kita perlu breakout channel ni dulu. Breakout atas ni, tak apalah, kita tak dapat buy di kawasan ni pun, kita boleh buy di kawasan ni. Mahal sikit pun, tapi ingat anda kita buy price dalam kawasan 80% discount daripada low. So still lagi huge profit kita boleh dapat. So yes, kita tak dapat kuartal real bottom, tapi at least kita buy boleh dapat kuartal 80 ke 90% discount. Walaupun tak dapat kita mencari 98-90%. So itulah untuk FX. So kalau untuk Zo happy untuk buy banyak. Kalau tak dapat di kawasan 16, kalau drop kawasan ni, Zo happy to buy. Kalau price tak dapat kawasan ni, price naik breakout yang ni, setelah Zo akan start buy di kawasan ni. Tak tahu antara 20-15 pun Zo akan stay buy. Sebab apa? Zo kita nampak price ni masih lagi discount dalam 80%. So still lagi suggest untuk kita buy dalam masa bearish market. So itulah untuk FX. Kemudian kita akan tengok sikit untuk di Cardano. Cardano semalam melakukan kenaikan 2 hari ni. Minggu ni kenaikan yang banyak untuk di Cardano. Kita akan tengok kan. So untuk di Cardano, kita tengok RSI dulu. RSI still lagi untuk di daily masih dalam downtrend, iaitu di mana stok RSI yang ni nampak Cardano nampak kata ketara, iaitu stok RSI berada di overbought, RSI berada 50. So menunjukkan whatever RSI berada below 50, price still lagi indicator untuk price still lagi untuk ada lagi untuk jatuh ke bawah. So momentum ini maknanya walaupun naik, tapi momentum ini adalah build up untuk bearish. So stok RSI momentum nak naik tu tak ada, price dah sampai kawasan resistance. So mostly price kalau macam ni adalah lebih untuk drop ke bawah. Tapi pun kita ada satu candle huge yang hijau malam. So menyebabkan ada possible untuk berlaku quarter back bull trap. So untuk ini kita masih lagi belum break. Walaupun kita dah break yang ni, tapi kita ada resistance ni, so boleh berlaku rejection ni. Untuk di 4 hours, di 4 hours kita berada overbought, stock RSI berada overbought, price berada di quarter resistance. So untuk yang ni adalah untuk Cardano, satu-satunya satu Cardano ni untuk hari ni tu nampak adalah pressure dia lebih kepada untuk jatuh berbanding naik atas. So sama macam ni kita nampak Bitcoin walaupun ada momentum untuk bullish, tapi kita dah berada kawasan resistance. Daily pun masih lagi untuk drop. So ada possible untuk bull trap, dan sekiranya berlaku bull trap, Bitcoin start drop dan pun berlaku altcoin akan start follow. So untuk di Cardano lebih clear. Untuk chart di sini pun mengatakan price boleh drop balik ke kawasan ni. So untuk Cardano ni, untuk kembali bullish, kita akan swing low to swing high. Kita ada kawasan support ni. So sekiranya Cardano boleh return balik ke kawasan box ini, adalah box resistance dan berlaku bound, dan possible masa tu kita akan tengok berlaku ni. Dan inilah kita nak pergerakan bullish. Pergerakan bullish adalah ni last swing high to swing low, kita akan nampak box resistance box support ni, dan breakout ini barulah kita nampak pergerakan ini, barulah kita jangkakan pergerakan untuk bullish tu. Meaning kita tak jangkakan ada drop. So baru dia start tu ada possible untuk Cardano naik kawasan ni, berlaku box resistance, box support, bound, box support, breakout box resistance, target 1.6, 1.2, dan pergerakan ini barulah kita akan jangkakan pergerakan yang bullish untuk pergerakan kuartal menuju ke kuartal kita punya all time high, ataupun kita punya menjadikan daripada downtrend berubah jadi uptrend. So inilah permulaan dan confirmationnya. So jauh lagi chart tu, tak apa pun kita monitor. So tak kisah menjadikan tak buat even kalau drop kawasan ni pun kita dah dalam berapa persen, 80% untuk di Cardano. Kalau ikutkan current price, Cardano 91%. So menjadikan 90% consider still lagi kita buy dalam kawasan quarter bottom. So menjadikan dia akan start this A bulan ni, dan semua altcoin tu dia akan start this A ni, dia akan buy sedikit-sedikit untuk dapatkan target. Unless coin yang quarter drop 98%, dia akan all in terus dapatkan tu target, kemudian dia akan boleh fokus untuk coin lain. So macam kita malam nanti dia akan terangkan detail, dia akan tengok coin-coin apa yang kita buat analysis lebih detail. Kemudian kita tengok last coin untuk pagi ni, kita tengok akan Ethereum Classic. So banyak sikit video untuk pagi ni. Dapat balik PC kan, dapat PC lip best sikit buat lama. So insyaAllah malam nanti dia akan buat live. So Ethereum Classic, Ethereum Classic berlaku huge pump, dan huge pump tengok RSI daily overbought, stock RSI berada overbought. Di daily pula, di 4 hour, di daily kita tengok macam di daily bersama RSI above 50, stock RSI tu meaning good maknanya untuk di ETC. So untuk yang ni kita tengok price bound, kita akan tengok kan adakah dia berlaku kan. So kita ada huge channel ni. So untuk ETC ni kalau nak bullish,
Kita tengok yang ni. Kita ada at least kita perlu breakout dulu. Alright, kita ada middle channel tu. So middle channel tu at least untuk dia breakout, kemudian barulah kita akan jangkakan ada sedikit slightly momentum bullish. So nanti kita akan di daily tu kita ada yang ni breakout yang ni. So ini kita berjangkakan untuk naik atas. So untuk ATC ni kita akan cakapkan kita ada berada di strong support. So ini kita dah bound untuk mencakapkan bulan 1 possible bottom untuk di Bitcoin. Kemudian kita akan start rally, start build up momentum bullish. So ini ETC kawasan ni consider dah good buy untuk kita buy. So ETC dah drop berapa persen daripada all time high dia. Kita akan jangkakan 90% juga kawasan tu. Yes, betul-betul 90%. So kalau mungkin kita miss sikit 90%, currently price dah naik sampai batas ni. Apapun naik ni akan berlaku balik correction. Sebab apa? Nanti tu akan terangkan anda kenapa boleh untuk buy kan ni. Jangan buy harga yang tengah naik, buy untuk retestment. Retestment ni kita akan tengok di 4 hours, RSI overbought, stop RSI overbought. So kita jangkakan akan berlaku rejection dan kita dah pun berada di kawasan resistance. So apa yang jangkakan kat sini adalah kita akan cari last low, last high. Last low dia lah yang ni, kita ambil yang ni. Tak perlu ambil bawah ni, kita ambil yang last low yang sebelum dia pump dan kita ambil kawasan ni. Sekiranya ada possible untuk price tu akan drop balik ke kawasan ni, dan drop kawasan ni baru kita nak buat high, retest support. Nanti tukar-tukar, nanti ada confuse. Inilah box support, retest box support, kemudian break box resistance, dan break resistance kita jangkakan barulah price nak atas. So ini untuk ATC ni anda boleh tunggu kembali balik kawasan box resistance. Unless ada lagi momentum yang strong ETC, tak apalah, biarkan saja. Breakout ni kita akan ada resistance, dia akan ada retestment. Sama ada kita buy kawasan ni atau terus naik kawasan ni, akan berlaku resistance kat ni. Dan ni kita akan withdraw last low, last high, dan kita akan beli still lagi kita buy dalam box support kita. So up, down, breakout. So ini kita tengok momentum yang bullish. So apa pun tak perlu tergesa-gesa nak beli ATC, tunggu retestment dia. Retestment kita akan buy di support. So itulah untuk di ETC. Untuk Ethereum Classic dan Ethereum Classic pun banyak tu ada nak beli juga sebenarnya, sebab apa dah ada dalam Luno. Tak salah tu ada dalam Luno. Dah lama tak buka Luno sebenarnya. So tu akan buy juga, mudah untuk kita buy di Luno. Dan guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Dan siapa nak tengok coin dia, type saja dalam komen, nanti tukar review kan. Dan insyaAllah nanti hari ni tu akan aktif sikit di Discord channel. Siapa yang nak berminat untuk tu punya Discord channel, senang saja anda pergi ke tu punya channel, klik button join. Klik button join ni, anda klik saja button join, kemudian anda cari ruangan membership ni, klik saja membership. Dalam ruangan membership ni akan ada link untuk ke Discord channel. So malam ni untuk selepas ni mungkin petang sikit, dalam petang-petang 2-3 petang nanti tu akan buat quarter live sedikit untuk prepare untuk malam ni. Dan insyaAllah kita akan sembang-sembang sikit. Tapi malam ni adalah lebih detail, tu akan buat live, tu akan cuba buat live. InsyaAllah hopefully line membantulah, line support. Sebab apa, kerana tu tak pakai real, tak pakai real, tu hanya pakai SIM card saja. So hopefully tak line tak dapat, line itu kuat strong lah untuk support dia punya live. So guys, so je untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye.